Lebih kurang lah 8.45 sebelum ke 9 lah insyaAllah. Okay, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan pada keseluruhannya. Udkhulu fis silmi kaffah, secara keseluruhan. Dia tak masukkan dalam terjemahannya. Secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan yang kamu mengikut, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata. Fa in zalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, sebagaimana yang kita ketahui, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan Abdullah bin Salam dan teman-temannya dari kalangan orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Tapi mereka ini masih lagi mengagungkan upacara orang-orang Yahudi, iaitu mengagungkan hari Sabtu dan tidak mahu makan daging unta. Itu perayaan orang Yahudi. Maksudnya mereka itu merayakan hari Sabtu dan kemudian mereka tak makan daging unta. Mereka berkata kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari kami yang agung. Maka biarkan kami tetap menjaga perintah hari Sabtu. Taurat adalah kitabullah. Maka biarkan kami mengamalkan ajarannya pada malam hari. Maka turunlah ayat ini. Maknanya Islam menyangkal bahawa walaupun kitab samawi yang lain, Taurat ke Injil ke Zabur ke adalah kitab Allah, tapi bila turunnya Quran, secara automatik kitab itu telah dimansuhkan. Penggunaannya, bacaannya semua sekali tak boleh dah. Kita kena berpandukan pada ajaran Al-Quran, membaca dan mengamalkan Al-Quran saja. Kemudian dalam ayat ini menceritakan tentang masuklah Islam itu keseluruhannya. Tak boleh kita nak cedok sikit, ambil sikit. Ataupun kita nak campur adukkan. Nak campur adukkan agama fahaman yang lain dengan agama Islam. Tak boleh. Kemudian ada juga riwayat daripada bahawa ada juga riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Umar bin Khattab, ini saja Umar Al-Khattab ini, pernah terlihat oleh Rasulullah SAW membawa kitab Taurat. Maka baginda memarahinya dan bersabda, seandainya Musa hidup sekarang, pasti dia mengikutiku. Hal ini dikuatkan dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Maksudnya apa? Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah umat ini mendengar tentang kedatanganku sebagai Nabi dan Rasul, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya, yang Al-Quran, kecuali dia termasuk ahli neraka. Maksudnya, kalau orang Yahudi, orang Nasrani yang mengamalkan kitab Taurat, kitab Injil itu, kalau mereka itu berada di zaman Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka kata Nabi SAW,
illa man kana min ashabin nar, kecuali mereka ini termasuk daripada kalangan ahli neraka. Hadis riwayat Muslim. Maknanya Allah Ta'ala mengancam Allah Ta'ala mengancam orang-orang Yahudi yang mengambil ajaran Taurat setengah dan meninggalkan setengah sesuai dengan kepentingan mereka. Ini juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala pada mana Allah Ta'ala telah mengatakan kepada kita, afatuk minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian dari kitab yang Taurat dan ingkar kepada sebahagian dari surah Al-Baqarah ayat 85. Yang mana setengah orang Yahudi ini, mereka itu mengambil sebahagian ayat itu untuk kepentingan mereka dan mereka tinggalkan sebahagian lagi yang tak secocok dengan mereka. Maknanya janganlah, ini adalah langkah-langkah syaitan. Ajaran ini adalah langkah-langkah syaitan. Kerana syaitan ini selalu mengajak kepada kejahatan yang menyebabkan banyak orang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Seperti mana orang kita sekarang ini, pada bulan Ramadan kita berpuasa tetapi kita tak solat. Ini pun satu cerita juga. Puasa tu sebab nak raya. Kalau tak puasa tak boleh raya. Tapi mereka itu tak mengerjakan solat. Sama ada solat wajib, apatah lagi solat tarawih, solat-solat sunat. Mereka tak buat. Ini juga orang di antara mereka yang meninggalkan sebahagian dan mengerjakan sebahagian. Begitu juga di kalangan kita ini ramai, di kalangan anak-anak muda, mereka itu bersolat, sembahyang, tidak meninggalkan kata orang tu waktu. Tapi mereka tak pakai tudung, tak tutup aurat. Ini pun satu cerita juga ni. Maknanya perintah sebahagian untuk mengerjakan solat itu alhamdulillah lah. Syukurlah dia kerjakan. Tetapi hendaklah dia kerjakan yang lain juga. Maknanya perintah menutup aurat itu juga hendaklah dia kerjakan. Dan apa-apa sajalah. Apa-apa saja anak-anak muda kita ini, mereka itu ke arah, kata orang tu, suka kepada agama. Tapi mereka juga suka berkawan dengan kawan-kawan yang kata orang membawa masa di karaoke, di tempat-tempat hiburan, apatah lagi kalau tempat-tempat yang haram, iaitu di kedai-kedai yang yang betul boleh minum arak dan sebagainya. Itu lagi jahanam lah. Itulah perkara-perkara yang kita perlu ingatkan supaya jangan kita ambil sebahagian daripada perintah Allah dan meninggalkan sebahagian yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang perbuatan orang Yahudi, yang mana janganlah berlaku kepada orang Islam. Mana kalau kita lihat ajaran Islam ini mencakupi 4 bidang. Ajaran Islam ini mencakupi 4 bidang, iaitu yang pertama akidah. Akidahnya daripada rukun Islam dan amal-amalan, hati ataupun akhlak, yakin, khusyuk, qanaah, kemudian rasa takut, harap, ada harapan, tawakal dan takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ibadah. Sebagaimana yang kita tahu, ibadah yang seharian itu ibadah salat, kemudian ibadah puasa dan juga ibadah tahunan, zakat, haji dan sebagainya, membaca Quran, zikir dan lain-lain yang lain, doa-doa yang lain. Kemudian akhlak ini terdiri daripada akhlak kepada Allah Ta'ala, akhlak kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada siapa? Kepada manusia, iaitu perilaku seseorang itu terhadap sesama seperti saling menghormati, saling kata orang tu empati sama kepada sesama, menolong orang lain dan juga menghendaki sebahagian dengan sebahagian yang lain itu pertolongan dan sebagainya. Itulah yang dikatakan tentang akhlak. Kemudian muamalat. Muamalat daripada pernikahan dan jual beli. Pernikahan, jual beli. Itu semua adalah bidang percakupan 4 bidang yang mencakupi agama kita, agama Islam. Maknanya dalam bidang muamalat ini, pernikahan dan jual beli itu, sebagai ulama ada membagikan Islam ini kepada beberapa perkara, beberapa masalah, iaitu masalah peribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat dan masalah negara. Itu semua mencakupi
bidang yang telah digariskan oleh agama kita, agama Islam. Jangan kita memilih cara yang lain. Jangan kita memilih cara-cara yang lain. Banyak kalau berkaitan dengan contohnya lah, berkaitan dengan counselling. Counselling ini banyak juga kata orang tu mengikut orang-orang barat. Cara mereka itu menyelesaikan masalah diri kan. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah diri itu, mereka lebih kepada perkara-perkara yang kadang-kadang menyalahi akidah. Itu sebab sekarang ni banyak kaunselor-kaunselor memasukkan apa nama tu, elemen-elemen Islamik dalam kaunseling mereka supaya tidak lari daripada pemahaman orang Islam sekarang ini. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Akhir daripada ayat 208 ini. Yang mana diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam dan beberapa teman yang minta izin kepada Rasulullah SAW membaca Taurat dalam solat. Dalam solat dah baca Taurat. Dan mengejutkan sebahagian yang ada di dalamnya. Maka turunlah ayat ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Begitu juga kita lah. Bila dalam solat itu kita baca syair Arab, tak boleh haram. Maka batal lah solat kita kan. Artinya syaitan itu mengajak dan memujuk umat Islam ini untuk masukkan sesuatu yang bukan ajaran Islam ke dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang kini ini, orang wanita boleh jadi imam, boleh baca khutbah, boleh apa nama tu, seperti yang dilakukan oleh orang laki-laki. Jangan kemudian mereka mengatakan Islam dia tidak mengira antara laki-laki dan wanita dalam ibadah. Semua boleh. Itu pun selalu satu penyelewengan dalam agama. Tak ada dalam riwayat mengatakan wanita boleh jadi imam solat kecuali bersama wanita. Kalau ada laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang ajnabi ataupun baligh, laki-laki yang apa nama tu, yang baligh, maka tak boleh wanita itu menjadi imam, kecuali kalau bersama kanak-kanak lah. Kalau bersama kanak-kanak lelaki yang belum tahu apa-apa lagi, itu tak apa. Bersama wanita dan kanak-kanak, tapi ada laki-laki tak boleh. Itu dalam ajaran kita tidak mengizinkan, bukan tidak lagi memang tidak mengizinkan untuk wanita menjadi imam ataupun khatib. Kemudian juga diriwayatkan ada seorang yang datang kepada Nabi SAW ingin masuk Islam, tetapi ia meminta izin kepada Nabi untuk berzina. Maka Rasulullah SAW menegur dan menanyakannya, bagaimana jika yang dizinai itu adalah ibumu, anakmu atau saudaramu. Maknanya syaitan ini selalu mengoda umat Islam ini untuk selalu bermaksiat dan meninggalkan ajaran Islam. Inilah yang kita takut, supaya kita jangan campur adukkan ajaran agama kita dengan benda-benda yang membawa kepada kemaksiatan dan sebagainya. InsyaAllah pengajaran apa yang kita dapat pada malam ini untuk setakat sajalah. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Maknanya Allah Ta'ala mengajak kepada kita supaya masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhannya. Jangan kita ambil sebahagian dan tinggalkan sebahagian. Itu yang penting sekali. Dan kemudian yang kedua, hendaklah kita ketahui bahawa dalam Islam ini ada mencakupi 4 bidang utama yang perlu kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Yang utama sekali, yang paling penting adalah berkaitan dengan akidah. Akidah ini ialah menjaga apa nama tu, hati kita dan menjaga pendirian kita supaya jangan terlari daripada agama Islam, iaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaklah kita melakukan ibadah kepada Allah Taala dengan ibadah-ibadah yang telah ditentukan kepada kita kan. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kita menjaga akhlak kita dengan sama kita, ataupun akhlak dengan kedua ibu bapa kita, ataupun akhlak dengan keluarga kita dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, jagalah bahawa dalam
Islam ini adanya prinsip muamalat, adanya pernikahan yang digariskan dalam Islam dan ada jual beli yang boleh kita lihat cara yang terbaik untuk menghalalkan pemakanan yang kita lakukan, yang kita makan sehari-harian, supaya apa yang kita ambil itu bukan daripada hak orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini ada manfaatnya dan kita serahkan kepada Puan Hajar Zainul untuk acara berikutnya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan Fadil Ustaz Haris. Demikianlah penjelasannya atas bukusan ilmu dari Tadabbur Surah Al-Baqarah dari ayat 29 itu mengenai perbuatan orang-orang munafik ya. Semoga Allah SWT memberikan kita semua kefahaman tentang agama dan ajarkan kita tentang Al-Quran ini. Semoga ini memberikan pengajaran bagi kita mengambil ibrah darinya. InsyaAllah, semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama dengan Ustaz dan para jemaah sekalian untuk sambungan seterusnya. Dan Ustaz, semoga kita istiqamah dalam majlis ini untuk kuliah duha esok hari. Dan insyaAllah Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ini akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.